Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pada hadis yang ke-913, muka surat 151. Okay? Situ hadis yang paling bawah sangat. Okey, kita tengah usaha untuk itu, tak apa, kita baca kitab kita sama aja. Hadis Abu Sa'id ya. Okey. Kata musannif rahimahullah taala Imam An-Nawawi, dengan sanadnya sampai kepada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahuma, Abu Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, maksudnya yang meriwayatkan hadis ni Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah, yang mana kedua-duanya adalah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahuma syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka berdua telah menyaksikan ke atas Rasulullah, annahu qala, bahawa baginda bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar, ya, saddaqahu rabbuhu, Tuhannya telah mengakui kebenarannya, Tuhannya telah membenarkannya, Tuhannya telah mengatakannya benar. Kalau kita kata la ilaha illallah wallahu akbar, Allah kata kamu benar. La ilaha illa ana, Allah kata, wa ana akbar, tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku, dan akulah yang maha besar. Allah kata, wa ana akbar, akulah yang maha besar. Jadi tak ada yang sama besar ataupun lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala, dan apabila hamba tadi kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apabila hamba kata macam ni, Allah akan kata apa? Kata Nabi SAW, Allah akan kata, yaqul la ilaha illa ana wahdi, tidak ada yang layak diibadahi kecuali aku sahaja. Wahdi, aku, ana, aku, wahdi, aku sahaja. La syarika li, tiada sekutu bagiku. Allah kata tidak ada sekutu bagiku. Apa makna sekutu? Sekutu ni rakan kongsi lah. Syarikat. Syarikat itu bahasa Arab. Bahasa perkataan bahasa Arab yang dimelayukan. Ya kan? Syarikat kan, syarikat perniagaan sekian-sekian. Syarikat maksudnya perkongsian. Syarikat anak beranak. Maknanya kan, dia sekali ayah dia, mak dia, anak dia, isteri dia, semua sekali situ. Jadi begitu. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila hamba tadi kata la ilaha illallah, lahul mulku, baginya segala kerajaan. Jadi pemilikannya hanya milik Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Milik Allah Ta'ala sahaja segala apa yang ada. Kalau kita kata macam tu, walahul hamdu, dan baginya segala puji. Qala, kata Allah, la ilaha illa ana, tiada yang layak diibadahi sebenarnya kecuali aku. Liyal mulku wa liyal hamdu, bagi aku segala kerajaan, milik aku dunia dan akhirat. Waliyal hamdu, dan bagiku segala puji. Kenapa? Kerana hanya dia yang layak dipuji. Selain Allah Ta'ala tak layak dipuji. Ya kan? Jadi maknanya hanya dia yang kita layak mensyukurinya. Tidak ada yang layak kita syukuri kecuali dia. Kepujian kita kepada dia tidak sama dengan pujian kita kepada makhluk. Ya, Allah Ta'ala sentiasa terpuji. Adapun hamba makhluk tadi, maknanya kadang-kadang terpuji, kadang-kadang kita baik dengan dia, dia puji lah kita ikut dia, dia puji lah kita. Tapi kalau kita khilaf dengan dia, mulalah. Ada clash sikit, mulalah. Itu makhluk dengan makhluk. Ialah contoh dia Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin Muhammad
yang terpuji, Al-Amin. Ya, semua orang suka, tak ada orang tak suka Nabi sallallahu di awal-awal sebelum kerasulan kan. Tapi setelah kerasulan dia, tengok apa dia? Bapa saudara dia sendiri yang sayang, cinta dekat dia pun nak bunuh dia. Benci dekat dia. Okey, macam-macam kata dekat dia. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala walahul hamdu. Baginya segala puji, walaupun tak ada orang yang hamba yang puji dia, tapi dia tetap Allah Taala itu maha terpuji. Dia puji diri dia sendiri. Dia cipta makhluk dia dan hamba dia untuk mereka puji dia. Kan? Sebagaimana Allah cipta malaikat sebelum cipta Adam alaihi salam. Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan khalifah pengganti di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sentiasa memuji engkau, mensucikan engkau. Ya, ya Allah Taala ciptakan makhluk dia untuk apa? Untuk dipuji. Supaya dia itu dipuji dan disyukuri. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Jadi Allah kata waliyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini kekuatan kita sebenarnya. Kan? Apabila hamba kata tidak ada yang layak diibadahi kecuali hanya Allah dan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Allah yang bagi kita daya, kekuatan, kemudahan. Kan? Kebahagiaan, kejayaan, kesenangan, kelapangan. Allah yang bagi kita. Kita ada apa-apa. Kita tengok manusia yang terkaya di atas muka bumi ni, dia ada daya ke? Tidak ada daya apa dia? Ya Allah Ta'ala bagi dekat dia segala kekayaan, kemewahan untuk apa? Untuk dia uji. Ya? Sama ada dia nak bersyukur atau nak kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun syakara, barang siapa yang bersyukur maka dia akan dapatlah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mengambil manfaat daripada kebaikan hamba dia. Ya? Dan Allah tidak mendatangkan mudarat daripada kejahatan hamba dia. Dan Allah Ta'ala sentiasa terpuji dan sentiasa maha kaya dia. Walau seluruh manusia di atas makhluk di atas muka bumi ni kafir kepada Tuhan, Allah macam itulah dia. Maha terpuji dan maha kaya. La yazdad fi mulkihi syai'an, tidak bertambah sedikit pada kekerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang kita kena selalu ucapkan dalam kepayahan, kesusahan, kesempitan. Allah akan datangkan pertolongannya. Tengok Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang berdakwah kepada Allah, ditentang, akhirnya natijah dia pun bunuh dia. Dia nak bunuh dia, bakar dia. Dan dia laksanakan proses pembunuhan tu tapi tak berjaya lah. Bakar dia kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Jadi maknanya itulah dia. Baik. Qala, Allah Ta'ala akan jawab bila kata-kata la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allah akan jawab balik. Subhanallahil azim. Atas muka bumi ini berapa ramai makhluk manusia yang beriman yang mengucap kalimah ini serentak dalam satu masa. Ataupun maknanya masa ini kita katakan tak sama kan, sana siang sini malam kita berzikir. Mana orang berzikir, makhluk berzikir pada Allah Ta'ala tak putus-putus. Dan Allah sentiasa menjawab. Sentiasa menjawab. Ya? Kulli yawm huwa fi sya'an. Allah Ta'ala kata kulli yawm, setiap masa Allah Ta'ala ni sibuk dalam kesibukan, sentiasa nak menguruskan hamba-Nya. Bukan sibuk Tuhan tu macam kita. Allah Ta'ala tidak lalai, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak penat. Allah Ta'ala. Kita baca ayat kursi itu kita faham. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala, maka itulah dia kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah dia apa nama kekayaan yang sebenarnya.
Ya, bila hamba ni kenal Allah Ta'ala dan sentiasa hati dia bertawud kepada Allah Ta'ala, apa lagi yang dapat memberi mudarat kepada dia? Ya? Illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Sebab tu kita pertawutan kita dengan Tuhan tadi. Sebab tu Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam ujian, kepayahan, kesenangan kan. Jadi sebenarnya itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Berbeza dengan orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia kelapangan, kesenangan. Dia mungkin kalau Allah bagi dia dekat dengan Allah, dia akan laksanakan kelapangan dan kesenangan tadi untuk tuntut keredaan Allah. Tapi kebanyakan manusia begitulah, mereka lalai. Bila Allah bagi dekat dia kesenangan, kelapangan, dia mula lalai, sibuk dengan urusan dunia dia, yang dia tadi dia himpun, dia nak tinggalkan kehidupan dunia tadi. Kita sebenarnya kita akan tinggalkan apa yang kita himpunkan. Seterusnya Datuk Samsuri, Haji Samsuri Ustaz, kan? Betul lah. Dia ceramah, dia cerita kan, dia buat cerita santai, dia cerita. Okay? Dia kata, buat satu cerita lah, cerita. Mana cerita ni tak sebenarnya saya, tapi pengajaran kan. Mungkin ada sebagian kita dengar cerita tentang satu orang ni, dia bos, dia kaya, orang kaya, bos. Jadi pergi kerja apa semua di mana ada driver dah. Jadi bos ni dia sibuk sangat apa semua kan, bekerja daripada muda sampai ketua. Tak sempat nak belajar, tak sempat apa. Kira kumpul duit, harta banyak. Jadi biasalah kan. Jadi duduk di belakang, tengoklah handphone dia kan. Duduk baca handphone, tengok WhatsApp apa kan. Kita tengok ada WhatsApp daripada jemaah masjid dia, sekian-sekian jemaah kan. Minta derma. Dia minta derma, tengok minta derma. Datuk sekian-sekian kami minta derma nak buat sekian-sekian bantuan kan. Orang kaya. Bila orang kaya ni ramai lah orang kenal. Kita hak tak kaya ni, kayap ni. Kan? Tak apa, tak kenal kita, tak apalah kan. Jadi dia kata kat driver di depan dia dua orang dalam kereta tadi. Dia kata, tengok ni, aku ni pagi-pagi ni aku baca mesej ni dah tak seronok dah, dah tak senang hati lah. Kan? Buka mesej minta derma, buka mesej minta derma. Tak ada kerja lain dia bawa orang masjid ni. Orang masjid ni kerja dia apa? Dia minta derma. Dia tahu aku ni ada duit kan. Dia pun tak tahu macam mana aku dapat duit. Aku kerja daripada muda, duk kumpul duit ni. Lalu dia nak tanya orang, hang ada tak cara aku ni nak bawa semua harta aku ni masuk sekali dalam kubur? Aku ni tak mau bagi kat siapa tu. Aku kerja penat ni. Kat siapa pun aku tak mau bagi harta ni. Aku nak masuk sekali, nak bawa pergi sekali dalam kubur. Jadi dia orang tak mengaji. Kan? Dia kerja daripada muda, tak pernah merasa nak menuntut ilmu belajar, tak tahu apa. Tapi driver dia tu orang mengaji, orang tahu agama lah kan. Dia boleh dengar. Dia kata dia tu, ni cerita ni jangan percaya lah. Maksudnya tak sebenarnya dia sahih, kata Datuk tadi lah. Tak sebenarnya dia palsu. Tak kira cerita, bukan hadis. Ustaz cerita ni sahih kata, saya ni kau Ustaz ikhlas sendiri. Tak kisahlah cerita ni sebagai pengajaran kan. Walaupun cerita dongeng, tapi dia pengajaran. Dia kata tu, itulah. Datuk duk pergi luar negara, Singapura, Thailand, apa nama, London, mana Datuk ni menanya guna duit ringgit ke? Ketika Datuk berurusan di sana, guna duit ringgit ke? RM Malaysia ni kan, bayar di hotel, pergi apa semua, bayar sekian-sekian kan. Dia kata mana boleh. Takkan hatu orang tak erti. Mestilah kena tukar duit. Kan, kena pakai dolar, nak pergi Singapura kena pakai dolar. Nak beli barang kan, nak pergi Amerika nak pakai duit dia lah. Kena pakai pound lah apa lah kan. Tak boleh pakai ringgit dah. Oh lah betul tu. Dia kata macam tu lah. Kita ni bila kita mati, segala kata benda kita boleh bawa dalam kubur mana kita. Sebab duit ringgit tak laku di sana. Duit yang Datuk nak bawa tu tak laku. Kan? Dia raput dengan Datuk lah dalam tu. Jadi cerita dia, pengajaran dia macam tu. Bahawa kita ni kan sibuk tak mana bila tak sampai apa nama, tak ada masa nak menuntut ilmu, nak belajar tadi kan, nanti kita menyesal. Macam Allah Ta'ala cerita tentang orang tu lah yang menyesal tadi kan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani.
ruginya aku. Alangkah baiknya kalau dulu aku buat sesuatu yang boleh memberi manfaat untuk hidupku hari ini. Di akhirat nantilah. Itu kita, itu mana itu kan. Jadi kita kembali tadi. Jadi nak tetap la haula wala quwwata illa billah. Tadi tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Taala. Kita ni memiliki apa saja pun tak ada daya bagi kita. Tak ada kekuatan. Kita nak mari sini pun tak ada daya dan kekuatan melainkan rahmat Allah dan hidayah Allah, taufik dia. Dia lapangkan masa kita. Ya. Kita boleh sampai duduk dalam majlis yang penuh keberkatan ini, insya-Allah majlis ilmu, majlis amalan soleh yang mana kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita ni. Nak apa ajak apa? Nak apa? Minta Allah, ya Allah, aku bertawassul dengan amalan soleh aku pagi ini menghadiri kelas hadis di Yayasan Ta'lim, dan engkau sembuhkanlah penyakit aku, kau sempurnakanlah hajat aku sekian-sekian. Tawassul. Tak ada kita, tak ada hajat, betul tak? Sebab tu Allah kata antumul fuqara ila Allah. Kamu adalah orang-orang yang fakir, yang amat berhajat kepada Allah, dan kita ni sentiasa dalam keadaan hajat. Celik-celik mata tu kita ada hajat dah. Betul tak? Hajat kita apa dia? Nak buat sekian, 1, 2. Mungkin kadang-kadang kita tulis tampal kat cermin solek di rumah, kalau ada cermin solek. Tulis hari ni nak buat apa sebab tengok cermin, tengok selalu kan. Kan, tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai malam. Last kali tidur. Macam-macam hajat kita. Boleh buat tak boleh buat? Itulah dia, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bila kita kata macam tu, Allah akan kata la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah. Tiada ada daya dan kekuatan bagi hamba melainkan bagiku. Allah kata. Dan adalah Nabi SAW bersabda atau berkata, man qalaha fi maradhihi. Siapa yang kata benda ni dalam sakit dia, thumma mata, kemudian dia mati, lam tat'amhu an-nar, api neraka tak makan dia. Tak akan dimakan, disambar oleh api neraka. Ini dia. Jadi hadis yang ini pengajaran dia pada kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarah hadis dia kata apa? Hadis ini adalah penjelasan bagi petunjuk nabawi pada apa yang perlu diucapkan oleh orang sakit ketika dia sakit. Waktu dia sakit, apa yang kita nak baca waktu kita sakit ni kan? Inilah dia. Baca ni. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah kan? Allahu akbar. Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Kan? Dia kata sini kata Nabi sallallahu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita baca yang tu kalau kita boleh baca. Baik. Jadi yang pertama, yang keduanya, dalam pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertawajuh dan berdoa. Apa dia bertawajuh? Bertawajuh ni maksudnya tumpukan hati kita, fokus. Tawajuh ni maksudnya begitu. Menghadap betul Allah. Ingat Allah ya, masa kita minta, ya Allah. Ya, sekali dengan hati. Masa kita sujud kita minta kan, ya Allah, minta. Allah Maha mendengar. Dan dia tahu pun apa yang adalah hati kita, dan dia tahu pun apa yang kita nak minta. Ya, Allah Ta'ala tadi. Maka barulah kita minta dengan rasa kesungguhan dan keinginan, maka kita akan dapat apa yang kita minta tadi. Dan dapatan itu apa dia? Sama ada Allah bagi apa yang kita minta. Apa yang kita minta kita dapat, ataupun Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita tak tahu bahawa yang kita minta tu tak bagus untuk kita ataupun kurang bagus. Jangan kata aku dah minta tapi tak dapat. Dapat. Cuma ni yang dapat itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Ada orang minta kesembuhan, ada yang minta, ya Allah sembuhkanlah sahabat aku. Lepas-lepas dia berdoa, lepas tu orang telefon kawan dia mati dah. Aku kan minta doa bagi dia mati. Kan? Tapi permintaan itulah dia maksudnya, itu yang terbaik.
Doa kita dia makbul oleh Allah, kawan kita matilah. Sebab itu baik untuk dia. Minta. Terutamanya kita di bulan ni. Sebulan ni ada setahun. Kawan kita hak mati 2 hari lepas tak dapat. Saya malam pertama Ramadan, saya nak pergi ke Rawang. On the way pergi Rawang, saya tengok satu mayat dikebumikan. Dah mengira. Dia tak dapat apa yang kita dapat malam pertama pada bulan Ramadan. Dan dia tak dapat apa yang kita dapat pada malam tadi, malam kedua bulan Ramadan. Dan dia mesti tak dapat apa yang akan Allah berikan di 10 terakhir Ramadan. Satu malam saja dalam setahun. Malam Al-Qadar. Semalam. Jadi maknanya kita berdoa sebagai Allah dapat sempurnakan untuk kita Ramadan ini dengan penuh ibadah dan ketaatan. Kita tak tahu kan kita nak bagi besok bila kita semoga kita dapat malam Al-Qadar ini. Kan? Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Maka qala sallam. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalan. Kita minta Allah panjangkan umur kita dalam keadaan kita boleh berbuat amalan soleh. Kita tengok orang yang umur 80 tahun tapi masih lagi boleh berulang alik ke masjid, ibadah kepada Allah, berdoa. Ini orang yang baik, orang yang terbaik. Panjang umur dan dia benar istiqamah dalam iman dan amal saleh. Ini dia yang kita nak. Jadi mana hadis ini menjelaskan kepada kita dalam kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita bertawajuh kepadanya dengan berdoa, meminta dengan penuh merendahkan diri dan merendahkan suara kita. Ya, khufyatan tadarruan wa khufyah. Dan kadang-kadang kita menundukkan, merendahkan diri kita dalam ibadah, tempat ataupun keadaan yang paling kita menghinakan diri kita kepada Allah ketika sujud. Itu paling kita menghinakan diri kita kepada Allah ketika kita sujud kepada Allah. Dalam keadaan paling kita menghinakan diri kita kepada Allah, dalam keadaan itu kita minta, maka Allah akan perkenankan permintaan kita. Allah suka dekat kita, Allah sayang dekat kita. Bila Allah sayang dekat kita, jadi yang kita baca hari itulah Allah panggil Jibril. Allah sayang si fulan, kamu kena sayang si fulan. Jibril kata, hai semua malaikat di langit ni, Allah sayang dekat si fulan, kamu semua kena sayang dekat dia. Semua malaikat di langit sayang pada si fulan. Jadi kita jangan kata, bukan akulah tu. Jangan kita kata macam tu. InsyaAllah semoga aku juga termasuk di kalangan orang yang Allah sayang Allah. Jadi untuk dapat tu pada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia iman, amal saleh, taqwa, sabar. Macam-macam lah. Kan? Nak dapat tu. Lagi banyak kita buat, lagi dekat kita dengan Tuhan. Lepas tu lagi tinggi darjat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka orang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, dan Allah sayang cinta pada mereka. Jadi kalau kita nak sayang cinta Allah, inilah dia. Ya. Jadi itulah. Jadi maknanya di antara sebab-sebab, kita kata Syekh, di antara sebab-sebab penyembuhan yang terbesar adalah pengesaan terhadap Allah. Maksudnya kedekatan kita kepada Allah. Jadi kita dekat dengan Allah Ta'ala, itulah dia keadaannya. Dapatlah kebaikan. Di antara kebaikan, kesembuhan. Bila kita sembuh, kita boleh buat banyak kebaikan lagi. Sakit pun dapat pahala juga. Kebaikan Allah untuk kita ni bukan dekat sakit. Sedih pun dapat pahala. Sedih. Tak seronok. Kan? Dia belajar lah, orang belajar, rajin masuk orang pergi tuition dan sebagainya. Tiba-tiba result SPM 9G. Dia pula kan, macam mana nak beritahu kat mak ni. Dia dah pulun dah, habis dah. Gear tak ada dah nak buh. Kata kalau ada gear 6 lah. Habis, tiba-tiba 9G.
Tak tahulah sebab dia. Mungkin dia sebab dia dah puluh sangat-sangat. Kan? Time nak jawab periksa terlena. Tak boleh pegang pensel terlepas. Pegang pensel terlepas, pen terlepas. Habis. Jadi periksa semua dapat G. Mak dia kata, itu orang bagus sangat. Pasal apa? Dia tak tahu mak. Masa time nak jawab periksa lena. Lena mimpi syok pula tahu dia tahu. Kan? Nampak orang sedih. Mak dia sedih. Mak dia dengan doa tiap malam lah anak ni kan. Tiba-tiba dapat 9G. Apalah. Sedih dia tu dapat balak lah. Kan? Allah nak uji dia tak apa. Kan? Esok masih ada tapi untuk siapa tak tahulah. Kan? Tapi kalau ada tak tahu esok untuk siapa. Mungkin untuk kita dan semua. Wallahu a'lam. Jadi maknanya usaha lagi mak dia kata. Tak apa. Dapat pahala insya-Allah. Jadi itulah dia maknanya Allah ni sayang kita dalam keadaan kepayahan, kesedihan hamba tu jangan kita ingat kata Allah tak sayang kita. Jangan ingat kata Allah lupa kita dah. Kan family kita semua sakit. La qadar Allah. Anak semua OKU. La qadar Allah. Kan? Tapi mana yang mak tadi dia jaga macam risau anak dia. Dia jaga anak dia sampai mati. Anak dia bukan dia mati. Sampai anak dia mati. OKU. Tak boleh buat apa. 20 tahun jaga anak dia. Kan? Jadi maknanya benda tu pahala belaka. Bukan Allah tak sayang dia. Janganlah kita buatlah aku ni. Orang lain tak lah macam aku dah jadi macam ni siapa Tuhan. Dah jangan. Alhamdulillah ala kulli hal. Benda ni bukan boleh buat benda ni kan. Jadi kurniaan, kekuatan jiwa ni kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk bab yang baru pula, bab istihbab soal ahli al-marid an halihi. Bab anjuran bertanya kepada keluarga pesakit tentang keadaan dia. Masya-Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fi. Ini maknanya Allah Taala nak uji Imran ni, nak bagi pahala dia banyak kan. Dia duk ejah daripada tadi sampai sekarang. Tak boleh. Kalau tak pahala saya duk baca lagi tak lemah lagi tak kan. Allah. Kan Allah tak sayang kat dia. Usaha dia daripada tadi. Sebelum saya mari saya mesej dia dah. Sebelum saya mari. Sebelum 7.30 saya, Imran kita nak guna yang ni apa ni. Setting bergelok insya-Allah dia kata. Tapi tu Tuhan sayang kat dia. Pahala banyaklah bulan Ramadan tu. Dia kata, tu dia lah. Tuhan tak sayang dah, Tuhan sayang. Baik. Tak boleh tak boleh benar, relax. Jangan stres. Bab anjuran kita bertanya kepada keluarga pesakit tentang keadaan dia. Ini mana sunnah. Kawan kita sakit kan, ataupun ayah kepada kawan kita kan, isteri dia ke apa kan, tanya macam mana keluarga kamu, macam mana isteri kamu. Dulu kata sakit gini. Okey dah sekarang dah sihat dah. Itulah maknanya masih lagi dia jawab. Jadi maknanya kita tanya tu dah dapat pahala. Masalah gitu. Tanya pun dapat pahala. Masya-Allah. Baik, hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. Ali sepupu dan menantu Nabi sallallahu. Jadi keluar masuk rumah Nabi ikut biasalah kan. Pergi jumpa Nabi sallallahu, lepas tu dia keluar. Dia pergi ziarah Nabi sallallahu ketika Nabi sakit yang membawa kepada kewafatan baginda sallallahu. Bila dia keluar, faqala an-nas, maka orang ramai bertanyalah. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia bertanya macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asbaha bihamdillah bari'an. Maknanya baginda sallallahu alhamdulillah dah sihat. Begitulah. Ya. Bari'an makna sihat. Rawahu al-Bukhari. Jadi kita boleh sebut guna perkataan ini sebagai tafaul. Tafaul ni apa? Tafaul ni kita sebut baik. Baik. Misalnya kenal dia kan baik. Okey. Kan? Maknanya selamat, sihat. Walaupun dia sakit. Maknanya selamat, sihat daripada kalau kita
Selamat sihat daripada dosa lah. Sebab sakit tu penghapus, bersih dosa. Dan Rasulullah tidak dosa, maka dia angkat darjat baginda lah. Baginda darjat sentiasa berada di atas, sentiasa naiklah darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Ada riwayat al-Bukhari. Jadi pengajaran daripada hadis ini, di antara perkara yang dianjurkan, disunatkan. Kalau kita tak boleh nak jumpa, telefon, WhatsApp, ada saja kita teringat kawan kita kan. Mesti kita kata teringat abang kita, family kita, ayah kita, mak kita kalau ada. Ya, tak ada apa kita ingat juga mak kita, ayah kita kan. Sampai-sampai duk bawa kata, mak aku, Allah maghfirli wa li walidayya, ya Allah ampunkanlah ayah dan mak aku. Jauhkanlah mereka berdua daripada siksa kubur. Di bulan yang mulia ini, dengan amalan soleh ini aku bertawassul kepada-Mu ya Allah. Angkatkanlah derajat ibu bapa aku dalam syurga, masukkanlah mereka berdua dalam syurga Al-Firdaus bersama dengan kami semua. Dia berjauh daripada siksaan, azab dan tidak disisa. Mudah masuk syurga. Jadi kita ingat, kita berdoa. Mana kita akan ada kan? Kadang-kadang teringat kawan tu, teringat kawan ni, teringat kawan kita dah meninggal. Doa untuk dia dan doa untuk semua muslimat. Rabbana ighfir lana, hai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dosa kami. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina, janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, rasa dengki, hasad, benci, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Doa. Kita teringat seorang, tapi doa untuk semua. Jami'il muslimin wal muslimat. Kita selalu berdoa, banyak berdoa. Dan bulan ni kita lagi kena banyak berdoa. Disembuhkan orang yang sakit di kalangan kita. Kita dengar kawan kita sakit, tak sihat, doa insya-Allah. Moga-moga doa kita bizahirul ghaib ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya makbul. Apabila kita syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia makan yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal. Syarat dia makbul. Pertama muslim lah. Baik. Jadi itulah dia. Ini juga hak kan persaudaraan dalam Islam. Masya Allah. Dah zahir setelah bertungkus dulu Musa. Masya Allah. Kalau buat kitabnya slide lagi insya-Allah. Saya ada tazkirah Ramadan sikit. 20 minit terakhir insya-Allah. Slide insya-Allah. Okey, jadi at-tafaul. At-tafaul mesti kita sebut benda yang kita harapkan kebaikan padanya. Walaupun zahir mata kita tengok benda tu macam tak bagus, tapi kita sebut bagus, baik. Ingat ada kisah Ummu Sulaim? Siapa ingat kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha radhiyallahu anhu? Kan Abu Talha ni kan dia orang musyrik sebelum tu kan. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas kan. Suami dia meninggal. Bukan kan? Suami dia melarikan diri. Kenapa? Kerana tak mau masuk Islam. Lepas tu kalau Abu Talha dapat baby kan, baby sayang, baby. Jadi kalau baby sakit sampai baby dia meninggal, dia tak tahu. Dia keluar balik rumah, dia anak saya anak. Musuh kata baik. Lihat, baik, dia tenang sekarang. Tenanglah diumumkan, kan? Sebut benda baik. Jadi hakikatnya orang beriman, hakikatnya inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia baik. Kan? Kita WhatsApp, iyalah tengah jalan kata bilang tak kisah. Tiba-tiba kawan telefon, "Macam mana sekarang?" Alhamdulillah baik apa ada berjalan. Tersadar berjalan tu kan. Tengah-tengah panas terik pula tu. Sekarang kan musim panas kan. Masya-Allah. Ya. Jadi baik alhamdulillah, tapi kalau boleh tolong bagus juga. Tolong apa?
Mereka rosak tepi jalan. Ya. Jadi macam tu. Jadi sebab urusan orang beriman semuanya baik. Kata siapa? Kata Nabi yang salah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh pelik urusan orang beriman. Sampai kata Nabi kita. Masalah. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan dia baik. Masya Allah. Dapat kesenangan, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur. Kerana khairullah, maka itu baik juga dia. Pahala. Ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu baik itu dia. Masya Allah. Tidak ada demikian itu melainkan hanya untuk orang beriman. Dan kita orang beriman. Jadi kebaikan. Hidup kita ni penuh dengan kebaikan. Hidup kita ni, kalau kita orang beriman, Masya Allah. Baik. Kemudian bab yang seterusnya, Babu ma yaquluhu man aysa min hayatih. Bab apa yang perlu diucapkan oleh orang yang rasa dia ni macam tak boleh hidup dah. Masa macam boleh itu tak hidup dah pun. Tak hidup, tak borak. Dia rasa macam tu. Apa yang perlu dia katakan? Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustanidun ilayya. Nabi cakap dalam keadaan Nabi bersandar kepada aku. Masya-Allah. Kan? Hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak duduk di rumah Aisyah dan meninggalkan Aisyah. Ya. Yaqul, Nabi berkata, Allahumma ghfirli warhamni. Maksudnya dia rasa kita ni rasa macam mungkin ada perasaan orang yang macam tu, dia rasa macam dah habis dah ni. Dah habis aku ni. Macam kawan saya seorang lah. Dia kawan saya seorang meninggal bulan 11 tahun lepas. Dia beritahu di sekolah lah, di sekolah macam sekolah kelas. Jadi dia seminggu sebelum tu dia dah pingsan, masuk hospital jantung, masalah jantung. Betul kata. Jadi maknanya dia balik dia pergi sekolah lah mengajar kan. Temu janji dengan doktor tu bulan 12 tu lah, maknanya bulan lepas lah. Dia meninggal seminggu selepas tu. Tak apa lah. Jadi dia beritahu kawan dia, aku rasa macam nak mati je. Dia kata aku rasa dia nak mati. Kawan dia kata, boleh balik kan? Cikgu boleh balik ke? Boleh lah. Balik, tak ada masuk rumah katanya. Kebah. Ni kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi 4 hari sebelum tu sempatlah bersembang dengan dia telefon. Dah rapat lah sebab saya ada bela anak dia. Dia dihantar nak pergi South Africa belajar apa semua. Terus sampai hari ni tu dia orang tak beritahu anak dia yang pak dia meninggal lah. Tak tahu dalam dilema nak beritahu tak beritahu. Jadi macam tu. Maknanya mungkin kita rasa pelik kan. Bukan dia boleh tahu nak mati bila, kita tak tahu. Tapi mungkin kita saja, ya aku ni macam pelik, mati dah wah. Kan kot lah kan. Tapi kita tak tahu. Kita tak mati kan. Sebab tahu dia nak mati. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak tahu kita nak mati di mana, bila pun tak tahu. Jadi maknanya kadang-kadang orang yang sakit tenat lah kita katakan. Sakit tenat tengok ish. Maka apa yang dia perlu ucapkan? Tapi kalau kita yang mengetahui ni tak ajarlah. Ni kita kata Nabi begitu hadis ni. Ya, kalau orang yang rasa macam Aisyah bin Hayati, dia rasa mungkin nak mati tu ni. Macam orang yang 90 tahun yang terlantar di katil tu kan. Dia boleh baca lah doa ni. Mungkin dia lupa. Jadi anak-anak dia ajarkan dia baca lah doa ni. Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah bagiku dan rahmatilah aku. Wa alhiqni bil rafiqil a'la. Dan maknanya sampaikanlah aku dengan sahabat yang kawan-kawan teman-teman yang di atas. Ya kan? Al-rafiqil a'la ma'al malaikah, an-nabiyyin, sama dengan para nabi. Al-rafiqil a'la dia teman yang di atas lah. Hadis muttafaqun alaih.
Maksudnya. Jadi pengajaran daripada hadisnya apa dia? Kata Syekh rahimahullah, dianjurkan kita tadi al-ilhah. Berdoa maksudnya berdoa dan mengulang-ulangi doa. Ya, kita tak minta sekali pun Tuhan dah dengar kan. Tapi kita dah ulang hari-hari dia minta benda yang sama. Dia anjurkan. Setiap hari kita berdoa, Rabbi ighfirli. Sembahyang kan, solat kan. Dalam doa terakhir sujud, Rabbi ighfirli warhamni dan seterusnya kan. Rabbi ighfirli. Dalam rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, maksudnya al-ilhah, maksudnya sentiasa mengulang-ulangi doa. Minta. Punya Allah Ta'ala dia macam tu. Allah Ta'ala ni suka kita ni berterusan dalam meminta. Berbeza dengan makhluk dia. Makhluk minta sekali boleh lah, 2 kali okey lagi, 3 kali KO. Kan? Tak boleh minta kerak-kerak. Kan? Mana je sekali-sekala boleh lah minta. Okay. Dalam keadaan keperluan. Jadi apa dia yang perlu kita minta ketika kita di hujung-hujung usia ni? Pengampunan dan rahmat. Pengampunan dan kasih sayang Allah. Minta Allah Ta'ala kasih kita, sayang kita. Okay? Dan ini membuka bagi pintu pengharapan. Pintu pengharapan kita kepada Allah. Harap kita yang amat sangat. Kerana waktu tu, dalam hadis yang lain Nabi kata, akan dalam waktu ni, masuk hadis tu, tidak ada orang yang mengharap dengan harapan begitu kepada Allah, melainkan Allah akan penuhi harapannya. Dan dia takut kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan dari siksa waktu itu, maka Allah akan jauhkan dia daripada siksa. Ya. Mana dia? Macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika dia nak mati, sahabat-sahabat dia tanya, kaifa asbahta? Macam mana bagi? Asbahtu minad dunya rahila. Aku dah nak tinggal dunia ni. Walil ikhwani mufariqah. Aku akan tinggalkan sahabat-sahabat dan saudara aku. Walil ka'sil maniyati syaribah. Aku nak minum daripada air kematian. Maksudnya ini simbolik je lah. Aku dah nak mati. Wa ilallahi warida. Dan Allah, aku akan pergi kepada Allah. Wala adri, dan aku tak tahu. Atasiru ruhi ila jannati fa uhanniha. Aku tak tahu adakah ruh aku akan masuk ke syurga, maka aku nak ucapkan tahniah padanya. Aku tak tahu. Am ila an-nari fa u'azziha. Ataupun aku akan masuk neraka, maka aku akan ucap takziah kepada diri aku, roh aku. Mana ya? Ya? Maka dia berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Allah ampunkanlah aku, rahmatilah aku. Kadang-kadang, ya. Begitu juga ada satu hadis. Dalam satu hadis, Nabi SAW tanya kepada seorang sahabat ketika dia sahabat dia sakit. Ya. Kaifa tajiduka kafal Islam? Macam kamu rasa dia yang, ya? Dia kata dia kata arjullah. Aku harapkan Allah. Ketika dia nak mati, ini saat-saat kematian. Ya? Arjullah, aku harapkan Allah. Keampunan, kasih sayang Allah. Wa akhafu azabahu, dan aku takut azab Allah. Takut azab. Sebab kita tak tahu kan keadaan kita macam mana. Syurga atau neraka kita bukan tahu. Siapa pun tak tahu. Ayat. Ini sahabat yang tadi, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam keadaan macam tu kita takut pada siksa Allah. Kita harap dan kasih sayang, keampunan, rahmat, maghfirah, rahim Allah Ta'ala tadi, dia ampun kita. Maka Allah, Nabi kita SAW pernah hadis tu, tidak ada orang yang dalam keadaan macam ni. Keadaan yang di hujung-hujung usia ni dia rasa macam tu, melainkan Allah akan aman, Allah akan penuhi harapan dia,
dan Allah akan amankan dia daripada rasa takut dia. Sebab tu bila kita nak mati, kan? Ni kita dah ada ni, saya boleh buka ya Al-Quran sini kan. Tunjuk Al-Quran di sini. Apa ni? Okey, ni slide ni. Banyak ni slide ni. Ada slide yang macam-macam kan. Jadi saya nak masa sikit pada tak apa kita baca kitab tu. Cuma saya nak tunjuk ayat Quran di sini. Tak tahu lah audio dia ada ke tak di sini. Saya minta apa nama berarti dah setting dia punya Quran tu, kan? Ini ketika kita nak mati ni kan. Okey. Surah Fussilat ayat 30. Mana yang berat tak? Okey, tak apa. Ni. Audio tak fungsi. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia punya audio tak fungsi ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya. Okey. Tak apa. Okey. Tak apa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami Allah. Ni bila ni? Ketika akhir hayat kehidupan kita lah. Masa nak mati tu kan. Thumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah dalam iman dan amal saleh, kehidupan mereka. Ketika mereka nak mati ni, tatanazzalu akan turun ke atas mereka al-malaika. Ya, para malaikat akan turun kepada mereka tadi. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat akan berkata, janganlah kamu semua takut. Ini benda ghaib. Kita dah tengok orang mati depan kita apa kan? Orang beriman ke apa kawan kita. Tapi dia betul lah malaikat dia dialog dengan mereka, kita tak nampak. Benda ghaib. Siapa beritahu? Tuhan beritahu dalam Al-Quran ni. Ya, Fussilat ayat 30 ni kan. Okey. Wala tahzanu, jangan kamu takut dengan apa yang kamu akan hadapi. Jangan takut selepas ni. Wala tahzanu, dan janganlah kamu semua bersedih dengan apa yang kamu nak tinggalkan. Apa yang kita nak tinggalkan? Family kita. Kan? Kita akan pergi ke satu tempat yang terasing. Ruh kita. Kita akan pergi ke alam barzakh. Okay? Alam yang kita tak tahu dah apa yang akan berlaku di, yang akan berlaku di dunia ni. Kita tak tahu dah. Dan mereka pun tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Kita tak boleh, benda tak boleh nak imagine kan. Macam mana roh ni? Adakah roh ni macam bayang-bayang ke, fata morgana ke apa ke, kita tak tahu. Rupa dia macam mana? Fizikal dia macam mana roh? Kita tak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh. Nah, dia bertanya kepada kau Muhammad tentang roh. Nabi pun tak tahu sallallahu alaihi wasallam. Qul ruh min amri Rabbi. Katakanlah roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Tak tahu. Tapi yang kita tahu macam tu, yang Nabi bagi tahu bahawa kita ke alam barzakh. Dan bagaimana kita di sana? Makan ke, minum ke, ada kedai mamak lah, mamak corner ke apa ke. Kan kalau jenis suka pergi minum teh tarik, ada tak teh tarik ke apa? Tak tahu, benar. Kan? Makan ke, minum ke. Itu hakikat kehidupan setelah mati. Mati ni kata ulama diibaratkan seperti bongkol di jalan. Kan tu bongkol tu sampai ke bongkol kita break kan. Naik bongkol. Jalan balik. Jadi kematian ni ibarat bongkol dalam kehidupan. Hidup di alam fana ni
alam dunia, nanti kita akan hidup di alam hidup juga. Okay? Kehidupan di alam barzakh. Kemudian bonggol lagi kehidupan di alam akhirat. Ya. Percubaan tidak berjaya, tak apa. Ya. Barakallahu fiik. Itulah dia. Kan tadi tatanazzalu alaihimul malaika la takhafu wa la tahzanu. Nahnu apa nama tadi Allah sebut dalam tadi hilang dah. Ayat apa tadi 40? Ha? Ayat 30 lagi kan? Oh, ada tidak apa ni. Ada. Wa abshiru, dan gembiralah kamu. Ini orang beriman. Bil jannah, dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang kamu telah dijanjikan dengan syurga itu. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Inilah dia. Malaikat kata pula, nahnu awliya'ukum, kamilah pelindung-pelindungmu fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ya, penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia. Malaikat dia bagi peringatan kepada kita kan, supaya kita buat kebaikan. Tak ada. Syaitan duk mari, malaikat duk mari. Malaikat pun duk ajak, syaitan pun duk ajak. Sebab menang tengoklah. Okey, cenderung kepada mana? Ada. Dan di akhirat, kami juga penolong kamu di akhirat. Sebab tu ada hadis yang menyebut bahawa ada syafaat malaikat. Malaikat bagi syafaat untuk orang beriman dengan izin Allah lah. Syarat dia untuk orang yang Allah redha dan untuk orang yang Allah bagi izin. Illa liman irtada. Ya, jadi syafaat ni untuk siapa yang Allah redha. Dan juga ada malaikat yang bagi syafaat. Kalau Allah sebut kan, di antara malaikat yang bagi syafaat untuk orang beriman sebenarnya penanggung arasy. Ini dia dalam Quran. Allah. Okay? Surah Mu'min, Surah Ghafir. Nah, sah. Okay, surah ni, surah Haqqah pun juga, surah Ghafir. Sah, surah Ghafir. Surah Ghafir ni ayat yang berapa 3-4 tu lah, tak apalah. Saya tengok saya buka di sini. Ini. Ayat 7. Ayat 7. Surah Mu'min sama surah Ghafir sama ya lah. Surah yang sama kan. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu. Ya. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka beriman dengan Tuhan mereka dan mereka mohon ampun. Wal lilladzina amanu, untuk orang yang beriman. Apa dia? Dia memuji Tuhan tu baru dia minta. Dia berkata Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan kami luas, amat luas. Rahmat meliputi segala sesuatu, kan? Dan pengetahuan meliputi segala sesuatu. Maka ampunkanlah bagi orang-orang yang telah bertaubat dan mereka ikut jalan Engkau, dan selamatkanlah mereka daripada azab neraka jahim. Hanya ini alladzina yahmiluna al-'arsha ni, malaikat yang memikul aras dia berapa tadi? 8 malaikat kan? Surah apa tadi? Yang kita tengok tadi? Yang 8 malaikat, apa nama? Itulah dia malaikat pemikul arash. Tak banyak, 8 lah. Wal malaku ala arja'iha, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ya.
akan memikul arasy Tuhanmu. Pada waktu itu malaikat ada 8 malaikat. Nah, depa ni duk doa tadi, duk minta tadi syafaat dengan izin Allah lah. Begitu juga malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arasy selain daripada depa tadi. Macam mana sifat malaikat yang pemikul arasy ni? Kan? Disebutlah hadis tu, maknanya dia punya sifat dia, telinga dia ke bahu dia pun beberapa ratus tahun perjalanan. Ya? Ni. Ya. Sifat dia. Dalam hadis yang disebut, ya, Al-Quran ayat Ghafir, surah Ghafir 7 dan surah Al-Haqqah ayat 17. Okey. Adalah hadis Nabi kita daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Uzina li," telah diizinkan kepada aku, Nabi kata, "an uhadditha an malakin min malaikatillah ta'ala." Kan? Aku telah diberi izin untuk bercakap tentang satu malaikat daripada malaikat-malaikat Allah pemikul arasy, annama baina syahmati uzuni, bahawa di antara ni syahmah uzun telinga ni, bawah telinga ni sampai ke bahu dia, ila atiqihi masirata 700 'am, bukan 500, 700 tahun perjalanan. Ya. Besar tak besar? Gagah tak gagah malaikat tadi. Itu satu malaikat. Baik. Malaikat ni yang berdoa memohon syafaat untuk kita orang-orang beriman. Untung tak untung jadi orang beriman? Sangat beruntung. Kan? Kita seronok kalau kita tahu, kalau kita tak tahu kita biasa jelah. Biasa. Muslim. Kan? Tapi tak ada rasa macam keseronokan, kan? Seronok jadi orang Muslim ni. Nikmat. Bukan Tuhan bagi kepada semua. Yang hak banyaknya kafir, sikitnya beriman, Muslim. Makhluk manusia ni paling banyaknya ahli neraka lah. Ahli neraka paling banyak. Kan? Syurga ni tak ramai. Macam dia. Sebab tu ahli syurga akan mewarisi satu tempat lagi dalam syurga, yang mana Allah ciptakan untuk kita 2 tempat. Neraka 2 tempat, syurga 2 tempat. Kalau kita masuk syurga, kita dapat setempat kita punya, dan kita dapat satu tempat yang ditinggalkan oleh orang kafir yang masuk neraka tadi. Jadi mereka dapat 2 tempat je lah. Tempat yang kita tak masuk neraka tadi. Itu sebut dalam hadis tu. Ya, sebab tu Allah sebut perkataan waras, apa nama? Al-waras ni maksudnya waris. Kan? Disebut dalam Quran, alhamdulillahilladzi awrathana al-ardha. Kan dalam Quran surah apa? Ni. Tengok. Pewarisan orang beriman ni. Ha? awrathana al-ardha. Okey. Kataan saya tulis tak jumpa. Kataan lain pula. Natabawwa'u. 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 Okey. Hamzah. Natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'. Haythu nasha'. Okey, ini dia Az-Zumar ayat 74. Az-Zumar 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا pada audi juga pada bacaannya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fatahallahu alaika. Dan mereka berkata, siapa dia orang beriman ni? Ini ucapan dalam syurga. Ucapan ahli syurga dalam syurga. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah orang yang masuk syurga dia kata ucap macam ni. Alladhi sadaqana wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Allah janji kita kan, siapa beriman nak masukkan dia dalam syurga. Masuk dalam syurga, maka dia berucap yang ni. Dia Allah sebut perkataan ni, ucapan ini sebelum kiamat lagi. Mana kita dah baca hari-hari kalau kita baca. Ucapan ahli syurga. Ini yang akan kita ucapkan bila kita masuk syurga biiznillah taala. Ya. Inilah dia. Wa awrathana al-ardha, dan dia wariskan kepada kami. Apa makna waris? Ya. Dia tinggalkan kepada kami, dia bagi kepada kami. Tempat yang kami kita dah dapat dah. Tempat kita yang Allah janjikan. Ada lagi tempat. Nak bayang macam mana ya? Ya. Seorang ahli syurga yang terakhir ke syurga. Last. Tak ada lagi orang lepas dia. Dalam neraka yang beriman. Dia last. Untuk dia Tuhan bagi dunia ni darab dengan 10 syurga. Macam mana? Tak boleh nak bayang kan? Tapi itu hakikat yang akan berlaku lah di alam ghaib nanti. Ya. Jadi begitu. Natabawwa minal jannati haitsu nasya. Kami menempati daripada syurga haitsu nasya. Ikut suka kami. Sekarang ni kalau nak pergi nak pergi mana? Nak pergi Putrajaya, nak pergi mana? Bagi Allah. Nak kena hadap jam lah. Bukan ada heli kan, helikopter kan. Paling kuat kita boleh panggil polis lah escort kita. Siapa kita ada yang escort kita? Kan? Tapi sana haitsu nasya. Nak ke sana, nak ke sini, nak ke sana. Macam mana kenderaan tu sudah fikir mana tu? Fikir macam mana boleh masuk tu. Apa yang kita nak semua ada. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka sebab baik amalan pahala bagi orang-orang yang beramal. Itulah cerita dia kan. Okey. Jadi maknanya ni hadis kita lah di sini. Ya. Hadis sampai sini. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha lepas ni tanda di situ. Saya nak buat tazkirah Ramadan sikit sebenarnya yang disebut 20 minit sebelum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.